Okey, selamat pagi semua. Boleh dengar suara saya? Can you hear me? Boleh ya? Boleh ya? Okey. Baik, hari ini kita akan fokus pada tutorial. Tutorial untuk asas gelombang ataupun kalau untuk topik Form 5, bab 1.1. Jadi untuk ahad yang lepas kita sebenarnya dah bincang sedikit soalan, dan sebelum kita sambung pada tutorial, saya recap sikit lah apa yang kita nak tahu untuk topik ini ya. Okay, so pertama anda kena tahu apa itu gelombang sebenarnya. Okay, what is the meaning of wave? Jadi seperti yang saya katakan, gelombang dia adalah pembawa tenaga. Okay, dia adalah pembawa tenaga. Jadi apa yang kita pindahkan adalah tenaga, bukan jirim. Okay, partikel dia memang berada di tempat asal. Cuma tenaga dipindahkan daripada satu tempat ke tempat lain. Okay, dan kita perlu tahu arah getaran dan juga arah perambatan. Okay, apa maksud arah perambatan? Maksudnya arah untuk gelombang bergerak. Okay, contohnya daripada kiri ke kanan. So apa yang kita buat adalah aktif. Okay, aktif. Dan apa yang kita observe, kita nampak adalah pasif. Arah perambatan itu adalah apa yang kita perhatikan. So anda kena tahu gelombang progresif. Okay, maksudnya gelombang memang akan bergerak. Dan untuk gelombang pegun, kita ada dua hujung memang mati. Dan di tengah-tengah sahaja yang bergetar. So dia macam standing wave. Dia tak akan bergerak ke mana-mana. Okay. Dan jenis-jenis gelombang, contohnya kita ada mechanical dan juga elektromagnet. Dan untuk topik hari ini kita fokus pada mechanical. Elektromagnet kita akan fokus pada subtopik yang terakhir. Dan untuk gelombang mechanical ada dua jenis kan, satu melintang, satu membujur. So what is the difference? Difference dia adalah gelombang melintang keyword berserenjang. Okay, berserenjang. Maksudnya arah getaran, okay, getaran dia berserenjang 90 darjah dengan arah perambatan. Kalau untuk gelombang membujur, dia selari. Okay, dia selari, maksudnya arah getaran dia sama arah dengan arah perambatan. So contoh untuk gelombang melintang adalah air. Kalau untuk gelombang membujur adalah gelombang bunyi. Okay, dan kemudian kita juga ada tengok muka gelombang. So pastikan muka gelombang tu dia adalah line. Okay, satu line untuk joinkan semua titik yang sama fasa. Jadi line tu dia mesti berserenjang dengan arah perambatan. Okay, so kita ada muka gelombang bulat ataupun muka gelombang sata. Okay, so nampak ada 90 darjah kan. Okay, so pastikan arah perambatan dia berserenjang dengan muka gelombang. Okay, dan seterusnya kita ada, boleh nampak lah kalau untuk gelombang melintang, okay, saya dah buat pembetulan ni. Gelombang melintang, arah getaran dia berserenjang dengan arah perambatan. Okay, 90 degree. Kita getar atas bawah, tapi untuk gelombang dia bergerak daripada kiri ke kanan. Untuk gelombang membujur, dia selari. Okay, arah getaran dia selari dengan arah perambatan gelombang. Okay, dan ini adalah perbezaan lah. Okay, perbezaan antara kedua-dua gelombang. Okay, so keyword untuk gelombang melintang berserenjang 90 degree. Untuk gelombang membujur selari. Okay, selari. Dan akhir sekali kita perlu tahu juga tentang 5 kuantiti fizik. Okay, apa itu panjang gelombang? Manakah kita boleh cari panjang gelombang? Apakah itu amplitude? Kadang-kadang dia suka tanya soalan definisi, satu markah saja. Okay, apakah itu tempo? Apa itu frekuensi? Dan apa itu laju gelombang? Okay, formula V sama dengan F lambda. Okay, dan apa beza antara dua graf ini? Seperti yang saya kata hari Ahad kan. Okay, untuk graf secara masa kita akan cari apa? Carikan lambda. Okay, kita boleh cari panjang gelombang. Okay, maksudnya kita tengok kepada satu masa. Okay, saya tengok gelombang tu, lepas tu saya ambil gambar. Okay, ambil gambar, so saya dah freeze-kan pergerakan itu. So semua point ini, okay, partikel 1, 2, 3, 4 sampai akhir sekali. So setiap
partikel dia punya pergerakan saya boleh nampak. Saya boleh nampak. So ni hanya pada masa yang tetap. Okey, masa yang tetap. Tapi untuk graf sesaran masa, saya hanya tengok kepada satu partikel saja. Okey, contohnya satu partikel. Saya tengok dia punya pergerakan dia mula-mula pergi ke kanan, pergi ke atas, kemudian pergi ke bawah, pergi ke atas, pergi ke bawah. Okey. Saya ada kelas. Okey, so ini adalah beza antara graf sesaran jarak dengan sesaran masa lah. Okey, so untuk graf sesaran masa, kita boleh carikan tempoh. Okey, tempoh ataupun frekuensi. So formula tempoh dengan frekuensi adalah berkadar songsang. Okey, berkadar songsang. Okey, so kita terus kepada latihan. Okay, latihan. Okey, soalan 1 hingga soalan 6 kita dah bincang kan? Okey, kita dah bincang. Jadi saya terus pergi kepada soalan 7. Okey, jadi soalan 7, tentukan panjang gelombang bagi gelombang air tersebut. Okey, masih ingat tak apa itu panjang gelombang? Okey, panjang gelombang dia mesti sama titik. Titik yang sama fasa. Okey, kalau kita ada puncak dengan puncak. Okey, yang berturutan itu adalah satu lambda ataupun lembangan. Okey, saya tuliskan, saya labelkan. Okey, yang ini adalah puncak. Puncak. Yang dekat sini adalah lembangan. Okey. So kalau untuk lembangan dengan lembangan yang berturutan pun adalah lambda, kan? Okey. So kalau untuk yang ini, dia tunjuk apa sebenarnya? Dia tunjukkan muka gelombang. Okey, dia tunjukkan wavefront, muka gelombang. Okey, satu kali situ muka gelombang. That means kalau saya ada satu pembaris, okey, pembaris, kalau saya cuba potong, okey, potongkan air kan, saya cuba buat macam ni kan. Can you see me ya? Okey, dia macam ni. Saya buat macam ni. Jadi saya akan menghasilkan gelombang. Okey, gelombang. Jadi gelombang tu dia ada muka gelombang dengan satu line, satu line, satu line. So daripada sini kita nampak, okey, dari sini ke sini. Okey, so nak senang kita tengok kalau untuk garis yang solid ini dia adalah satu lambda kan. Okey, satu lambda. Ini pun satu lambda. Satu lambda. Satu lambda. Satu lambda kan. Okey, so dah ada berapa lambda? Ada 5 lambda kan? 5 lambda. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, yang ini dia adalah berapa? Dia adalah separuh kan? Okey, dia adalah separuh lambda. Untuk sebelah kiri pun dia separuh. Okey, separuh juga. So, jumlah berapa lambda? Jumlah adalah 6 lambda sama dengan 12 cm. Jadi, lambda sama dengan berapa cm? 2 cm saja. Okey, 2 cm saja kan? Okey, so kena hati-hati ya. Sebab ada pelajar dia ingat 7 lambda, salah sebab ini separuh saja, ini pun separuh saja. Okey. Soalan 8. Dalam satu eksperimen, Siti merekodkan ayunan banduh melakukan 30 ayunan lengkap dalam 15 saat. Apakah nilai tempoh ayunan? Okey, kalau nak senang kita buat macam matematik kan. So kalau 15 saat kita dapat 30 kali. Okey. So untuk tempoh maksudnya masa untuk satu kali kan? Okay, masa untuk satu kali. So, satu kali berapa saat? Berapa saat? Itu maksud dia. Okay. So, 15 saat 30 kali. So, satu kali kita kena bahagikan. 15 bahagi 30. So, tempoh sama dengan 15 bahagi 30. Kita akan dapat 0.5 saat. Okay, 0.5 saat. Dan untuk frekuensi dia terbalik. Frekuensi maksudnya dia berapa kali ayunan untuk satu saat. How many oscillation in 1 second. So formula F sama dengan sama ada kita tuliskan satu peti. Ataupun you nak buat macam ni pun boleh. F sama dengan kita balikkan 30 kali bahagi 15 saat.
So, kita dapat 2 kali per saat. Okay, so kita tak tulis kali lah. So dia adalah 2 per saat, 2 Hz. Okay, so dia sama dengan 1 bahagi 0.5 sama dengan 2 Hz. Okay, ataupun 2 per saat. Okay, 2 per saat. Okay. Sekarang hujan lebat lah. Saya harap you boleh dengar saya punya suara. Saya cuba kuatkan saya punya suara lah. Okay. Dan nanti esok dah mula sekolah untuk pelajar Form 5. Nantilah saya akan senaraikan masa untuk kita belajar. Okay, saya akan mengadakan kelas online semasa di sekolah. Okay. So saya akan ambil lah masa. Okay, seterusnya kita tengok kepada soalan 9. Okay, soalan 9. Okay, cari nilai frekuensi. So graf ini adalah graf sesaran masa. Okay, sesaran masa. So seperti saya katakan, kalau graf sesaran masa kita boleh cari tempoh ataupun frekuensi. Okay, so that means kita tengok daripada satu partikel ni, dia kedudukan asal dekat sini. Untuk masa dia kembali ke tempat asal, itu adalah masa untuk satu ayunan. Okay, itu adalah tempoh. Okay, tempoh. So untuk graf ini, daripada kosong, dia pergi ke atas, pergi ke bawah, 2 saat, pergi ke bawah lagi, balik ke tempat asal, jumlah adalah 4 saat. Okay, 4 saat. Jadi, frekuensi sama dengan 1 bagi T. Di mana T adalah 4. So, sama dengan 0.25 Hz. Okay, 0.25 Hz. Okay. That means 1 saat dia hanya dapat lengkapkan 1/4 ayunan. Okay, 1/4 ayunan. So, kalau kita ada bandur, okay, ini adalah mula-mula kan. So, dia akan swing kepada sini. Okay, swing kepada sini 1 saat. Okay, kemudian swing kepada sini 1 saat lagi. Kemudian swing pada sini 1 saat lagi. Dan akhirnya swing balik ke sini. So, 4 saat. Okay, untuk 1 ayunan lengkap. Okay, alright. Then, kita tengok soalan 10. Okay, graf ini adalah graf sesaran jarak. Okay, sesaran jarak. Jadi, kita boleh carikan lambda. Okay, bila anda tengok graf, anda kena tahu graf ini kita boleh cari apa. Okay, jangan keliru. Kalau graf sesaran masa, baru kita boleh cari tempoh dengan frekuensi. Kita tak boleh cari lambda. Okay, tak boleh cari lambda. Untuk graf sesaran jarak, kita tak boleh cari tempoh. Tak boleh cari frekuensi. Okay, so untuk panjang gelombang, that means kita boleh cari point yang sama fasa. Okay, so A dengan B ini sama. Puncak dengan puncak sama. Okay, C dengan D. Ataupun lembangan dengan lembangan. Okay. Jadi A dengan B, berapa panjang dia? Okay, lambda sama dengan 4 cm. Okay, 4 cm. Okay, ini adalah satu lambda lah. Okay, satu lambda. Untuk amplitude maksudnya sesaran maksimum daripada kedudukan seimbang. Okay, kedudukan seimbang. So daripada sini kita tengok sesaran yang maksimum mana. Okay, sesaran maksimum adalah 5 cm. Okay, ke atas atau ke bawah. So biasanya kita tak akan tulis negatif. Kita tulis nilai saja. Okay, 5 cm. Okay, saya minta maaf sebab banyak cikgu kat sini lah. So mungkin ada ganggu sikit. Okay. Video sekolah dah.
Baik, seterusnya boleh ya, setakat ni senang kan? Okay, cuma perlu bezakan graf saja. Sebelum kita proceed, saya ingin tunjukkan satu video. Okay, video ini adalah tentang kalau kita tengok gelombang air kita tahu kan, gelombang air dia mesti ada kedalaman yang beza kan. Jadi kita nak tengok kalau dia punya kedalaman dia tinggi, kalau kedalaman tinggi, macam mana dia punya laju? Laju dia lagi tinggi ke lagi rendah? Okay. Saya rasa you tak boleh dengar lah. Okay, tapi saya cuba terangkan lah. Okay. So, ini adalah satu simulasi yang agak simple. Okay, agak simple di mana kita boleh buat di rumah saja. Kita perlukan satu tulang, tulang yang besar sikit. Lepas tu kita letak air. Okay. So, kita perlukan pembaris untuk mengukur kedalaman. Okay, contohnya kita mau setkan kedalaman air supaya dia adalah 5 cm. Okay, contohlah kedalamannya 5 cm. Okay, contoh sajalah ataupun 5 mm lah. Okay, tak kisah. Kita perlu setkan satu nilai. Yang penting bila kita buat eksperimen, kita perlu tahu apa itu MV. Kan? Okay, saya kat sini ulang kaji sikit lah. So, fizik kita mesti tahu apa itu MV. Okay. MV itu apa yang kita nak ubah dan kita mesti bagi satu nilai dulu. Okay. Tak kisah nilai apa. 1 cm ke, 5 cm ke, itu up to us. Bagi nilai yang logik lah. Jangan bagi 1 meter, 1 km. Okay. Agak tak logik. Okay. Lepas tu, apa yang kita nak tengok? Kita nak tengok hal laju dia macam mana. Okay. Kita tengok hal laju. Okay. Alright. So, continue. 4.5 cm. So, untuk menghasilkan gelombang, kita cuba buat macam ni lah. Okay, supaya ada gangguan kepada air. So, kita nampak ada line kan. Okay, line itu adalah, dia sebenarnya yang ini. Okay, yang ini adalah wavefront. Okay, nampak tak? Ini adalah muka gelombang wavefront. Okay, so apa yang kita nak buat adalah kita boleh ambil masa. Okay, contohnya daripada sini pergi balik. Kita kira berapa dia punya masa. Kalau masa dia panjang, maksudnya dia lambat kan. Okay, kalau masa dia panjang, that means hal laju dia akan menjadi rendah. Okay, kemudian kita buat benda yang sama, cuma kita tambah air. Okay, kita tambah air supaya dia menjadi dalam. Okay, menjadi dalam. Lepas tu kita cuba buat benda yang sama. Kita cuba goncang dan kita boleh tengok dia punya masa. Okay, so sebenarnya kalau kita tengok masa dia akan pendek sikit. Okay, so masa dia akan pendek sikit lah. Saya tunjuk lah. Okay, 4 saat lebih lah. Jadi lepas tu kita akan boleh kira lah. Kira dengan gunakan formula. Okay, formula. So kita tahu formula V sama dengan S bagi T kan. So kalau S ini kita dah ukur 40 cm kan. Okay, 40 cm. So contohnya kalau kita pergi balik berapa cm. Okay, so dia adalah 80 cm kan. Okay, 80 cm. Bagi masa yang kita kira tadi. Okay, so kita boleh kirakan hal laju. Jadi kalau masa dia panjang, maka hal laju akan rendah. Kalau masa dia pendek, maka hal laju adalah tinggi. Okay, contohnya kalau untuk situasi pertama, masa dia kalau contoh 5 saat kan. So V sama dengan 80 cm bahagi 5. Jadi sama dengan 16 cm per saat. Okay, ini untuk case pertama. Untuk case kedua, masa dia kita nak senang 4 saat kan. Okay.
So V sama dengan 80 cm bahagi 4 saat. Kita dapat 20 cm per saat. So yang ini adalah untuk air yang lebih cetek. Yang ini untuk air yang lebih dalam. So sebenarnya semakin dalam, semakin tinggi kedalaman, semakin cepat. Okey. Makin dalam, makin cepat. Okey, semakin cepat. So sebenarnya di laut yang dekat bawah kedalaman tu, dia punya halaju agak tinggi sikit. Okay, kenapa? Sebab dia sebenarnya kurang daya yang cuba interrupt dengan air itu. Okay, kalau dia dekat dengan pantai, maka dia punya halaju akan kurang. Jadi dia akan slow. Okay, so anda kena tahu bila dalam dia halaju dia tinggi. Bila cetek halaju dia rendah. Okay. Kembali kepada soalan kita. Okay, soalan 11. Suatu gelombang air mempunyai halaju 40 cm per saat dan panjang gelombang 4 cm. Okay, tuliskan. So, V 40 cm per saat dan panjang gelombang adalah 4 cm. Okay, ini adalah untuk kawasan air dalam. Okay. Lepas tu, kalau di kawasan air cetek, apa yang berlaku adalah halaju akan menjadi 10 cm per saat kan. So, kita nampak ada before after. Okay, kita ada before, kita ada after. Betul kan? Jadi V1 lambda 1 untuk air dalam. Dan V2 untuk air cetek. So 10 cm per saat. Jadi kita nak kira berapakah panjang gelombang untuk air cetek. Okay, air cetek. Okay, maksudnya kalau kita ada laut kan macam ni. Okay, laut macam ni. So ni adalah, okay, saya guna warna biru untuk tunjukkan lah. Okay. Okay, warna biru. Nah, dekat sini adalah tanah. Okay, tanah lah. So sebenarnya kalau kita tengok kedalaman dia semakin rendah kan. Okay. Jadi dekat sini apa yang berlaku adalah bila halaju macam ni and then lambda macam ni. Tapi kalau dia semakin cetek, dia halaju akan menjadi rendah. Okay, dia akan rendah. So kita nak kirakan berapakah panjang gelombang. Okay, masih ingat tak apa formula yang kita boleh pakai? V sama dengan F lambda. Kan? Okay. So apa yang berlaku adalah frekuensi dia tidak berubah. Okay. Frekuensi tidak berubah. Okay, tidak berubah. Ini penting ah, penting. So boleh highlight. Frekuensi tidak berubah. Dia adalah sama. Okay, dia adalah sama. Jadi frekuensi tak berubah. First kita carikan frekuensi dulu. Okay, untuk kes pertama ini, okay, kes pertama saya tulis kat bawah. So V1 adalah 40 sama dengan, sekejap. Sekejap. Okay, so mana saya berhenti tadi. So V sama dengan F lambda. Okay, so kita tengok case yang pertama, 40 adalah V. Kita F tak tahu, darab 4. So F sama dengan 40 bagi 4 sama dengan 10 Hz. Okay, 10 Hz. Dan kemudian frekuensi memang tak berubah kan. Sekarang kita nak cari untuk kawasan air cetek kan. So dengan formula yang sama, V sama dengan F lambda. Dan sekarang kita V adalah 10. Sama dengan F, F adalah sini. Sebab frekuensi memang tak berubah. 10 lambda. Jadi lambda sama dengan 10 bagi 10 sama dengan 1 cm. Okay, so jawapan adalah 1 cm. Okay, panjang gelombang adalah 1 cm. So kita nampak sebenarnya kalau air dalam, maka dia cepat. Bila cepat, panjang gelombang pun panjang, tinggi. Kalau air cetek, dia akan slow. Bila slow, dia punya panjang gelombang pun akan pendek. Dia akan pendek. Okay.
Ada satu cara lagi kita boleh buat adalah gunakan cara ratio. Okay. Kalau anda tak tahu formula ini, okay, anda masih boleh buat. Kita cuma compare macam ni. Okay, so kalau kita buat ratio V1 per F1, per lambda 1 sama dengan V2 per lambda 2. Okay, boleh je. Okay, asalkan dia sama situasi. Okay, sebelum di sini, selepas di sini. Okay, jadi masukkan nilai saja. 40 bahagi 4 sama dengan 10 bahagi lambda. Okay, dan anda buat pengiraan lah. So, lambda sama dengan 10 darab 4 bagi 40. So, dapat jawapan 1 cm. Okay, pun boleh juga. Okay, you can use either way lah. Okay, either way. Okay, so anda boleh cuba soalan 12. Okay, it's the same. Okay, maybe I give you 30 second. Okay, kita kembali pada soalan. Okay, so sama juga. Kita ada dua senario. Okay, dia kan. So, V1 adalah 12 dan lambda 1 adalah 6 cm. So, kita kat sini, air dalam V2 adalah 20 cm per saat. Carikan panjang gelombang. Okay, so V sama dengan F lambda, carikan F dulu. Okay, F sama dengan V bagi lambda. Di mana 12 bagi 6. Kita dapat 2 Hz. Okay, 2 Hz lah. Dan kemudian kita masukkan untuk situasi yang kedua. So, 20 sama dengan 2 lambda. Dan lambda sama dengan 10 cm lah. Okay, 10 cm je. Okay, very easy ya. Okay, untuk makluman sebenarnya kalau ikut KBSM Form 5, dia punya subtopik pertama untuk gelombang, dia ada resonance, ada pelembapan. Tapi untuk syllabus yang baru ni, KSSM Form 4 dia ada dia bagi. Dia subtopik kedua baru ada resonance. So untuk next baru kita akan sentuh resonance. So jangan rasa terkejut kenapa cikgu tak sentuh tu. Okay, sebenarnya kita akan tengok untuk topik yang seterusnya lah. Okay, so next kita ada dua soalan lagi dan kemudian kita tengok soalan pasir lah. Okay, soalan pasir. So 13 gelombang membulat dihasilkan oleh pencelut sfera yang bergetar dengan frekuensi 5 Hz. Okay, so yang F adalah 5 Hz. Okay, F 5 Hz dan kita nak carikan V. Formula yang kita tahu adalah V sama dengan F lambda. So cuma lambda sama dengan berapa? Dekat sini kita tengok daripada titik sini, okay, dan ini adalah muka gelombang. Okay, muka gelombang. So ini maksudnya 1 lambda. And then dekat sini pun 1 lambda lagi. Dekat sini pun 1 lambda. So berapa lambda dekat sini? Ada 3 lambda. 3 lambda sama dengan 4.5 cm. So 1 lambda adalah 1.5 cm. Dan kita masukkan nilai dalam formula. So F adalah 5 darab 1.5. Kita dapat jawapan 7.5 cm per saat. Okay, kena hati-hati sebab kita pakai cm. So tuliskan cm. Okay. Last sekali untuk soalan 14. Okay, 13 clear tak? Okay, so dia sama juga macam tadi kan, kita ada muka gelombang yang plain. Okay, so yang antara muka gelombang ni adalah lambda. Okay, cuma yang ni adalah bentuk bulat lah.
Okay, sama saja. So kita ada 3 lambda kat sini. Okay, last sekali, tentukan nilai amplitude dan panjang gelombang. Okay, so untuk kedudukan seimbang adalah di sini kan. So untuk apa ni? Untuk besi ni dia akan bergetar ke kiri kanan kan. Okay, ke kiri kanan. So dia getar ke kiri, ke kanan, amplitude adalah sebelah kiri kanan. Okay. Jadi daripada position sini ke hujung ini adalah 4 cm kan. So A adalah bagi 2 saja. Okay. So ni 2 cm, ini 2 cm. So A sama dengan 4 cm bahagi 2 dapat 2 cm. Okay, 2 cm. Anda tengok untuk bunyi. Kalau untuk bunyi dia adalah gelombang membujur. Okay, gelombang membujur. Di mana arah getaran adalah kiri kanan kan. Dan kita punya arah gelombang. Arah gelombang adalah ke kanan juga. So dia adalah selari kan. Selari. Jadi kita nampak dekat sini adalah mampatan. Okay, mampatan. Masih ingat tak saya tunjukkan simulasi kan. Kita ada partikel, dia akan berkumpul di satu tempat. So kawasan itu adalah mampatan. Okay, mampatan. Dan kita ada kawasan mana kurang partikel, kurang zarah-zarah. So itu adalah regangan. Okay. Lepas tu kita ada mampatan lagi. Kita ada regangan, mampatan, regangan, mampatan, regangan. So ini adalah satu CD lah. So kita ada berapa set? Okay, how many set? So daripada mampatan ini, pada mampatan ini, 1. Mampatan ini ke mampatan seterusnya, 1. Mampatan ini ke mampatan ini, 1 lagi. So ada berapa? Ada 3. Okay. So 3 lambda sama dengan 150 cm. Jadi lambda sama dengan 150 cm bahagi 3 sama dengan 50 cm. Okay, 50 cm. Kita akan tengok lagi untuk bunyi pada topik second last topik lah. Okay, second last topik. Ada soalan tak? Okay, kalau tak ada, clear boleh ya. Okay, so boleh tampilkan latihan untuk pelajar form 4, tampilkan latihan dalam buku latihan anda. Okay, nota ingat tolong buat sendiri ya. Kita dah habis bab 1 sampai bab 4. So ini bab ke-5. Kalau kita habis bab 5, kita ada bab 6 lagi. Okay. Alright, kita pergi kepada soalan pasir. Soalan pasir. Okay, soalan pasir saya pun telah upload dekat Google Classroom. Okay, Google Classroom. Saya letak di bawah ulang kaji pasir. Okay, ulang kaji pasir. So boleh download lah. Okay. Untuk pelajar form 5 dah payah sebab anda dah ada buku pasir dan kita sebenarnya dalam kelas dah bincang. Okay, cuba ulang kaji sajalah. Okay, we go to soalan pasir daripada 2011. Okay, Raja 20 menunjukkan gelombang bunyi yang dihasilkan oleh tala bunyi. Okay, tala bunyi lain kali saya ada peluang saya tunjukkan lah. Okay. Laju bunyi di udara ialah 340 meter per saat. Okay, sebenarnya tala bunyi dia macam gapu tau. Okay, dengan gapu. Okay. So gapu ni so sebenarnya kalau dia getar dia akan menghasilkan bunyi kan. Okay, dengan menghasilkan bunyi teng kan. So sebenarnya sama juga dia punya konsep.
So tala bunyi ni cuma 2 sajalah, okay? Tapi dia sebab getaran dia akan menghasilkan gelombang bunyi. Because of vibration, it will produce wave. Okay, produce wave. Jadi soalan ni dia tunjukkan V adalah 340 dan yang ini sebenarnya kita nampak mampatan dengan mempatan. So ini adalah lambda. So lambda adalah 1.2 meter. Okay. Dan kita nak cari apa sebenarnya? Nak carikan frekuensi. So gunakan formula V sama dengan F lambda. Okay. Mana V adalah 340 sama dengan F darab 1.2. So F sama dengan 340 bahagi 1.2. So saya rasa jawapan adalah, so jawapan C dengan D mesti salah kan? So jawapan adalah berapa? 280 lebih kan? Okay, so jawapan adalah boy kan? Okay. Okay, thank you Newan. Okay, so jawapan B ya. Okay, next soalan 2012, soalan 31. Rajah 19 menunjukkan graf sesaran jarak bagi suatu gelombang melintang. So kita ada graf sesaran jarak. So ingat kalau graf sesaran jarak kita boleh cari apa? Cari lambda. Okay. Kalau untuk panjang jarak ini kita cari lambda. Kalau masa kita cari tempo. Okay, kita carikan tempo. Okay. Alright, jadi berapakah amplitude dan panjang gelombang dalam cm? Okay, berapakah amplitude dan panjang gelombang? So, kita ada tengok graf ini, amplitude adalah daripada sini keseimbangan ke atas sekali. Okay, so amplitude adalah 6 cm. Dan untuk panjang gelombang, kita mesti cari titik yang sama pasaran. Okay, from here to here. So, jawapan adalah 2 cm. Okay, 2 cm. Okay, so which one is the answer? Okay, boy ya. Answer is boy. Jawapan adalah B. Okay. Okay, seterusnya soalan 2012 lagi, soalan 34. Rajah 22 menunjukkan seketul batu dijatuhkan ke dalam sebuah kolam yang tenang. Gelombang yang terhasil bergerak keluar sebagai bulatan yang mengembang bermula dari tengah tempat gangguan. Okay, saya tak pasti kalau saya pakai earphone lebih jelas. Okay. Okay, so pernyataan manakah yang betul berkenaan gerakan zarah-zarah dalam air semasa perambatan gelombang? Okay, so apa yang berlaku bila kita lontarkan satu batu? So gelombang ni dia bergerak macam mana? Okay, dia sebenarnya adalah gelombang jenis bulatan kan? So dia akan bergerak keluar dalam bulatan. Okay, so it's very obvious. Answer is A. Okay, answer is A ya. Okay, answer is A. Okay, and then seterusnya soalan 2013 tak ada. Di 2014 soalan 28. Rajah 20 menunjukkan graf sesaran jarak dihasilkan oleh gelombang air. So see again, kalau graf sesaran jarak, okay, graf sesaran jarak kita boleh carikan apa? Carikan lambda. Okay, carikan lambda. Okay, kita boleh carikan lambda. So pasangan manakah bagi amplitude dan panjang gelombang adalah betul. So amplitude dia adalah O ke M ataupun O ke N. Okay, O ke M atau O ke N. Okay, sekejap saya rasa saya perlu pindah. Okay, sekejap. So kembali pada soalan kita 2014 soalan 28. Pasangan manakah bagi amplitude dan panjang gelombang adalah betul. So kita ada OM lah. OM adalah amplitude. Dan untuk panjang gelombang daripada O
carikan pasangan yang sepasang. Okay. So OR ataupun PS. Okay. OR ataupun PS. So jawapan adalah amplitude OM atau ON. Dan untuk panjang gelombang OR ataupun PS. Okay. So jawapan adalah A. Answer is A. Okay, jawapan adalah A. Okay, 2014, soalan 32. So, Raja menunjukkan gelombang bunyi dihasilkan oleh satu pembesar suara. Okay. So, kita nampak dekat sini ada, sini adalah regangan. Okay, sini adalah mampatan. So, regangan. Ini adalah mampatan. Regangan, rapatan. Regangan, mampatan, regangan, mampatan, regangan, mampatan. Okay. So, kombinasi manakah adalah betul? Jadi kita nampak arah getaran dia adalah kiri kanan. Okay, dia adalah kiri kanan. Dan untuk arah gelombang pun sama juga. Dia pergi ke kanan. So dia mesti adalah selari. Okay, dia adalah selari. So jawapan adalah, okay, jawapan adalah donkey. Okay, jawapan adalah donkey. Soalan 26. Raja 20 menunjukkan bantul ringkas berayun pada frekuensi aslinya. Sudut ayunan ialah theta. Okay. Okay, so dekat sini ada satu perkataan dipanggil frekuensi asli. Okay, frekuensi asli saya akan terangkan pada topik yang seterusnya. Tapi sebenarnya bila kita panggil frekuensi, that means dia punya frekuensi adalah fix, okay, tentu. Okay, dia tidak berubah. Okay. That means dia berayun ikut frekuensi tertentu. Contohnya mungkin frekuensi dia 100 Hz. Okay, contohlah. Ataupun 2 Hz. Itu adalah frekuensi tertentu. Jadi bila kita dah cuba ubah dia punya sudut supaya jadi besar. Jadi kuantiti manakah turut bertambah. Okay, ingat sebab frekuensi dia masih sama kan. Okay, dia ada frekuensi tersendiri. Jadi dia punya frekuensi tak akan berubah. So, bila frekuensi tak akan berubah, tempoh pun tak akan berubah. Jawapan mesti adalah A. Okay. A supaya kalau sudut dia lagi tinggi, contohnya dekat sini kan, dia punya amplitude lagi besar. Dia lagi besar. (2015) soalan 31. Okay, tunjukkan graf signal bagi osiloskop sinar katot. Okay. So yang ini sebenarnya kita akan tengok untuk syllabus MOFI. Okay. Tapi sebenarnya tak apa sebab kita dah belajar graf kan. So kita tahu bahawa kalau untuk yang ini dia berapa ayunan? Kita nampak ada 5 ayunan. Kan? Okay. That means yang pada sini 1. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Untuk yang dekat sini 1. Okay, 1. Ini adalah 1/4. Sebab kalau kita ada satu ayunan penuh macam ni kan. So kalau potong separuh, ini adalah half, ini adalah half. So yang missing dekat sini adalah 1/4. So yang ini adalah 1/4 ayunan. Jadi kita boleh kata frekuensi dekat sini lebih tinggi sebab dia ayunan dia lebih banyak. Untuk frekuensi sini dia lebih sedikit.
Tapi untuk amplitude, kita tengok amplitude mana satu lebih besar. Okay. So untuk yang atas ini, dia ambil kotak ini je. Okay. Ayo saya nak color. Okay. So kita bagi separuh. So dia punya amplitude hanya satu peta saja. Okay, ini amplitude dia. Kalau untuk graf yang bawah, kita ada sini. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6. So potong separuh, kita punya amplitude macam ini. So beza dia adalah kalau untuk graf atas, frekuensi dia lebih tinggi, tetapi amplitude dia rendah. Kalau yang ini frekuensi dia rendah, amplitude dia tinggi. Okay, so untuk jawapan pasangan amplitude dan frekuensi manakah yang betul untuk menerangkan darjah 25.2 jika dibandingkan dengan 25.1. So kita tahu kalau amplitude yang lebih tinggi adalah 25.2 kan. So A dengan B boleh out. Okay, ini salah, ini pun salah. Dan kalau kita tengok kepada frekuensi yang atas lebih banyak kan, lebih banyak ayunan. So 25.2 lebih rendah. Jadi yang ini salah. Jawapan adalah donkey. Okay, jawapan adalah donkey. Okay, next. Darjah 15 menunjukkan gelombang air yang dihasilkan oleh suatu pergerakan sata. Titik-titik sambungan manakah adalah muka gelombang. Okay, so dia mesti sama pasaran. So PQR dia ada satu muka gelombang, STU satu, PWX pun satu. Okay. Jadi jawapan adalah STU. Okay, jawapan adalah STU. Jawapan adalah donkey. Cahaya merah dengan panjang gelombang 7.0 darab 10 kuasa negatif 7 meter melalui kaca dengan laju 2.0 darab 10 kuasa 8 meter per saat. Berapakah frekuensi cahaya merah itu? So formula V sama dengan F lambda. So V sebenarnya adalah 2 darab 10 kuasa 8 sama dengan F darab 7 darab 10 kuasa negatif 7. Okay, so jawapan adalah F sama dengan 2 darab 10 kuasa 8 bahagi 7 darab 10 kuasa negatif 7. Jawapan adalah berapa? 2.9 darab 10 kuasa 14 Hz kan. Bila tekan kalkulator kena berhati-hati, pastikan you bracket lah. Pastikan bracket. Jawapan adalah donkey. Darjah 25 menunjukkan kawasan regangan R dan manfaatan C bagi gelombang bumi. So, panjang gelombang diwakili oleh apa? So, kita kena cari siri yang sama.
Mapatan dengan mapatan, mapatan. Okay, C untuk compression. Okay, compression. Dan untuk regangan. Okay, because rare with ya, macam nak je lah. Rarefaction. Okay. So kalau C, itu C dengan C. Okay. So K salah. Yang L dengan L ni macam betul. M, C dengan L salah. N pun salah. Okay, so jawapan adalah point. Okay, so kita dah habis objektif. Sekarang kita tengok kertas 2. Okay, soalan 2012. Soalan 2. Ajar 2 menunjukkan keratan rentas gelombang air dalam tangki riak. Kawasan cerah dan gelap terbentuk pada skrin. Okay, sebenarnya ya topik ini anda kena belajar cahaya dulu. Okay, cahaya dulu. So, saya cuba terangkan sikit lah. Sebenarnya kita ada 2 jenis kita panggil kanta. Okay? Macam kita punya cermin mata, sebenarnya bukan pakai cermin mata. Okay? Bukan cermin. Dia sebenarnya kanta. Kalau cermin, okay, kalau tu cermin, dia belakang adalah gelap. So, bila ada cahaya, dia masih berlaku pantulan. Tapi untuk kanta, kalau untuk kanta, dia boleh tembus. Dia boleh tembus. So, dia akan berlaku pembiasan. Kali ini kita akan belajar topik ini dalam bab 6 lah. Chapter 6. Tadi pelajar form 5 anda dah belajar. So, saya terangkan sikit lah. So, sebenarnya kita ada 2 jenis kanta. Satu, kalau kita punya cahaya macam ini. Okay, so yang ini adalah kanta cembung. Okay, kanta cembung. Sebab dia gemuk. Okay, dia gemuk. So you punya perut macam bong. Okay, macam nak kembang. So kanta cembung. Dan untuk yang ini, dia adalah kanta cekung. Okay, kanta cekung. So, kata cekung, dia kurus. Okay, nampak K kan? K ini adalah kurus. Okay, very slim. Jadi, apa yang berlaku adalah, bila kita ada cahaya melalui kanta cembung, dia akan cuba fokus. Okay, dia akan cuba fokus pada satu titik. Okay, pada satu titik. So, ini kita panggil titik fokus. Okay. Dan untuk kanta cekung, dia sebenarnya akan mencapar. Okay. Dia punya cahaya akan mencapar keluar. Okay. Ini menumpuk. Ini mencapar. So, bila kita ada gelombang, so kita nampak dekat sini, dia ada apa? Dia adalah kanta cekung. Nampak tak? Dia sebenarnya lebih gemuk kan? Dan untuk yang ini dia adalah kanta cekung. Nampak tak? Macam ada kanta cekung. Sebab dalam sini kurus kan? So untuk kanta cembung, dia akan cuba fokus. Fokuskan cahaya dekat satu titik. So semua cahaya ini, dia akan fokus pada sini. Okay. That's why kita nampak dekat sini dia cerah. Okay, dia cerah. Lepas tu dekat sini dia akan gelap. Sebab dia yang dekat sini dia bertindak sebagai kanta cekung. Okay, cekung. Kemudian ulang balik dekat sini dia adalah kanta cembung. Dia akan fokus cahaya dekat sini.
Okay, ke sini kanta cekung. And then kanta cemung lagi. Okay, kanta cemung lagi. Okay, so ini adalah konsep dia lah. Saya terangkan sedikit lah sebab kita akan belajar pada topik yang seterusnya. Okay, tapi pelajar Form 5, I hope you understand what I'm talking. Okay, we are relating Form 4 Chapter 5 cahaya dengan topik ini. So, apakah jenis gelombang? So, gelombang air dia adalah gelombang apa? Dia adalah gelombang melintang ke membujur? Dia adalah gelombang melintang. Okay, gelombang melintang. Okay, gelombang melintang. Pada darjah 2, lengkapkan alur cahaya yang melalui. Jadi saya dah tunjukkan. Okay, saya dah tunjuk. So sebenarnya kita ada macam ini. Okay, dia akan tumpul pada sini. You pakai pembaris lah, okay? Pembaris. Okay, so untuk satu lambda adalah di antara puncak dengan puncak. So ini adalah satu lambda. Okay, ataupun you nak guna lembangan pun boleh, dekat sini sampai ke sini pun boleh. Okay, ia adalah lambda. Okay, alright. So, dua dah siap Apabila frekuensi gelombang air bertambah, apa yang berlaku kepada panjang gelombang? Okay. Okay, untuk yang situasi ini, kita tengok V sama dengan F lambda. So, V ini hal laju dia adalah sama. Dia adalah sama. Okay, so katakanlah kita bagikan dia bernilai 100. Okay, so kalau untuk kes pertama, F1 adalah 10. So, lambda adalah 10 lah kan, okay. Dan sekarang kalau kita tambahkan frekuensi, jadikan 20. So, kita punya panjang gelombang macam mana? Okay, dia akan menjadi turunkan. Sebab dekat sini dah tambah, so dekat sini akan turun. Jadi 5. Supaya dapat 100. So, panjang gelombang akan turun. Okay, dia akan berkurang. Okay, berkurang. Tapi hal laju adalah sama. Okay, sama atau dimalahkan. Okay, dimalahkan. Okay, I think one more last question. Dan kita boleh bersurai. Okay, raja 6.1A, raja 6.2A menunjukkan titisan air jatuh ke permukaan air di dalam mesin. Image pegun untuk titisan air yang menipis diambil pada masa yang sama. Okay, so fizik cuba carikan. Okay, sama, kata sama. So masa dia sama, highlightkan. Raja 6.1B, 6.2B menunjukkan buka gelombang terhasil apabila titisan air mencecah permukaan air dalam mesin. Okay, so kita tahu masa dia memang sama. Okay, masa dia sama. So kita cuba tengok gambar ini. Okay. Untuk mesin A, 6.1A, so kita tengok dia punya titisan air ada 4. Okay, dia ada 4 titisan air. Kat sini dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia ada 8. So maksudnya dalam masa yang sama, titisan air lebih banyak dekat sini. Ini lebih kurang. So apa yang kita boleh kata?
Kita boleh kata dia punya frekuensi. Okay. Bilangan kan, masa yang sama, contohnya 1 saat kan. Dalam 1 saat, dia dapat 4 titisan. Yang ni dapat 8 titisan. So ni frekuensi dia lebih tinggi. Yang ni frekuensi dia lebih rendah. Okay. And then untuk gambar B, kita boleh tengok dia punya panjang gelombang. Okay, panjang gelombang. So dekat sini ada berapa? 1, 2, 3, 4. So ada 4 lambda. Okay, yang ni dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 lambda. So untuk panjang gelombang dekat sini dia lebih tinggi juga. Yang dekat sini dia lebih rendah. Nampak tak? So kita dah analisiskan gambar dulu. Okay, dah tuliskan info-info yang penting. Yang penting. Okay, and then pertama, gariskan jawapan yang betul dalam kurungan untuk melengkapkan ayat. Muka gelombang adalah satu garisan yang menghubungkan semua titik yang mempunyai sama apa? Sama fasa. Okay, sama fasa. Okay, dia suruh underline kan? Tolong gariskan. Jangan bulat, jangan pangkal dan sebagainya. Okay, underline, gariskan. Okay, seterusnya. Apa yang berlaku, sehelai daun yang ditiup oleh angin yang kuat menutupi bahagian atas. Okey, saya rasa saya copy salah ini. Okey, yang ini ini salah, ni tak payah. Okey. Okey, so yang ini ya. Berdasarkan gambar raja, bandingkan kedalaman air. Okey, so mana satu lebih dalam? Boleh nampak tak? Okay, so tengok kedalamannya adalah sama kan, sama sahaja. Okay, kedalaman adalah sama. Dekat sini, dengan sini, kedalamannya sama. Okay, so kedalamannya sama, so tuliskan sama. Okay, sama. Bandingkan bilangan titisan air yang menitis pada masa yang sama. So kita tahu kan, so titisan air, bilangan titisan air darjah 6.1 A lebih kurang daripada darjah 6.2 A. Okey, kita nampak dia kurang kan? Satu adalah 4, satu adalah 8. Okay, so jangan tulis nombor Okay, don't write the number. Jangan tulis nombor. Tulis keyword lebih kurang sama. Okay, tuliskan yang ini. Okay, kita dah nak habis. Okay. Boleh ya? Bandingkan frekuensi air yang menitis. So kita nampak sama dengan tadi kan. Kalau dia penitisan air banyak, frekuensi pun banyak. So frekuensi air darjah 6.1 A lebih rendah daripada darjah 6.2 A. Okey. Seterusnya, boleh tak? Am I too fast? Okay,
bandingkan panjang gelombang bagi gelombang membulat yang tersebut keluar di dalam basin. So tadi kita tengok Raja 6.2 dia punya panjang gelombang lebih banyak kan? Lebih banyak. Okay. So satu benda saya nak terangkan saya nak betulkan tadi. Okay, tadi apa yang saya masuk adalah sini dia punya panjang gelombang lebih banyak kan? So contoh dekat sini ada 4 lambda kan? Okay, so dekat sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 dan 7 lambda kan? Okay, tapi anda kena tengok kalau kita ukur daripada tengah ke sini, contohnya 8 cm. Okay, for example 8 cm. Ini pun sama 8 cm. So, sekarang 8 cm ini untuk Raja 6.1A dengan B, dia menghasilkan 4 lambda. So 4 lambda sama dengan 8 cm. So lambda sama dengan berapa? Sama dengan 2 cm sahaja. Okay, 2 cm. Tapi untuk gambar Raja 6.2B, dia ada 7 lambda sama dengan 8 cm. So lambda sama dengan 1 poin lebih lah. 1.1 lebih lah. So we can see dalam panjang yang sama, okay, kita nampak lambda untuk gambar ini adalah pendek. Okay. So tadi saya tulis tinggi itu maksudnya bilangan. Okay, maksudnya bilangan. Jangan confuse lah. Tadi yang saya masukkan adalah bilangan. Tapi bila kita nak ukur panjang itu dia adalah tengok berapa lambda. So kita ada 7 lambda, so dekat sini lambda dia 1.1 cm. Dia kurang sikit daripada yang ini. Okay. So conclusion kita nampak kalau frekuensi dia rendah, maka lambda akan tinggi. Frekuensi dia tinggi, lambda akan rendah. Okay. So boleh faham? So panjang gelombang Raja 6.2A lebih tinggi daripada Raja 6.2B. Okay, so hubungkan frekuensi dengan panjang. So tadi kita nampak kan, bila frekuensi rendah, dia punya lambda akan panjang. Bila frekuensi tinggi, lambda akan pendek. So hubung kait tuliskan contohnya jika frekuensi rendah, maka panjang gelombang tinggi. Okey, panjang gelombang tinggi. Ini sebab apa? Sebab B sama dengan F lambda. Hal laju memang sama. So bila kita tambahkan frekuensi, maka lambda akan berkurang. Bila tambah frekuensi, maka lambda akan berkurang. Okey? Kedalaman air di dalam basin dikurangkan. So apa yang berlaku kepada panjang gelombang? So tadi kita tengok dalam video, kalau kedalaman berkurang, maka kita tahu hal laju akan berkurang. So V sama dengan F lambda. Bila hal laju berkurang, maka kita punya panjang gelombang akan berkurang juga. Okey, so panjang gelombang berkurang. Okey. Berikan sebab. Saya rasa soalan last tu berikan sebab kan. Okey, berikan sebab. So, yang untuk last, sebab apa? Sebab hal laju dia berkurang. Okey. Kerana hal laju
berkurang. Okay, berkurang. Okay, so this one kalau dalaman rendah, laju rendah, panjang gelombang akan pendek. Okay, so ini adalah perbincangan untuk soalan pasir. Ada soalan tak? Okay, ada soalan tak? Okay, thank you. Sorry saya tak nampak Ihan Ihan dia jawab B. Okay. Okay, so kalau tak ada soalan, kita stop kelas pada hari ini dan saya akan update dari semasa ke semasa. Mungkin esok kita tak ada kelas, kita ada kelas pada hari Khamis. Okay, saya akan arrange masa nanti saya update dalam Google Classroom. Jadi untuk pelajar Form 5, saya ucapkan selamat kembali ke sekolah dan pelajar Form 4 tolong kekal di rumah dan jangan lupa untuk sambung belajar buat ulang kaji. Okay, itu sahaja. Saya harap melalui cara ini dapat bantu anda. Okay, see you and goodbye.